أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan tahsin Al-Quran dan tafsir Al-Jalalain. Juga bersama-sama yang saya hormati, bagi saya kasihi saf pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur, yang dikasihi lagi dihormati sahabat pencinta ilmu, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sediaqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah. جزاكم الله خيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana limpah kurniaan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala memberi saya dan kita semua taufik untuk kita sama-sama menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini menjadi asbab wasilah perantaraan untuk kita sama-sama mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Terutama sekali saya ingin mohon maaf kerana terlambat. InsyaAllah Majah pun tidak tunggu lama dah dia. Saya minta maaf kepada semua insyaAllah. Kita berada pada muka surat yang ke 37 ayat yang ke 231. Ayat yang ke 231 insyaAllah kita sediakan mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. InsyaAllah persilakan peserta yang pertama. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Oh, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, Mak Dah cakap macam tu lambat. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf wa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihu bima'ruf wala tumsikuhunna diraral lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah wala tattakhizu ayatillahi huzwa wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmata ya'izukum bih Wal hikmati. wal hikmati ya'izukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ustaz, mic tutup. Okay, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama. InsyaAllah, jazakumullah khairan. Maaf. Seterusnya terjemahan ayat 231 ini. Ayat 231. Dan apabila kamu menceraikan wanita-wanita, yakni isteri-isteri kamu, lalu mereka sampai iddah mereka. Ini sampai kat sini bererti hampir-hampir sampai. Hampir-hampir habis iddahnya. Sebabkan apa? Sebabkan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-232 akan bagi tahu sampai iddahnya ini telah habis iddahnya. Maka yang ayat yang ini fabalaghna, terjemahan ialah mereka hampir sampai, maksudnya hampir habis iddahnya. Ajalahunna iddah. Maka ada dua option bagi para suami. Fa'amsikuhun bima'ruf. Maka tahanlah mereka, peganglah mereka dengan cara yang baik. Ini kamu rujuk dengan kamu rujuk. Ataupun option yang kedua adalah sarrihuhun. Ini kamu lepaskan mereka dengan kamu tidak merujuk sampai dia habis iddah. Jadi apabila suami telah mentalakkan, ceraikan isteri dia, maka hampir-hampir habis iddah tu sebelum expired, dia akan ada dua option ini.
sama ada dia teruskan dengan cara yang baik, yang ini dia teruskan perceraian perpisahan itu dengan dia tidak buat apa-apa rujuk, ataupun dia menahannya dengan dia merujuk isteri dia. Wala tumsikuhun diraran lita'tadu. Jadi Allah Ta'ala firman kata apa? Janganlah kamu menahan mereka dengan kamu rujuk. Tadi itu cakap kalau kamu nak tahanlah dengan fa'amsikuhun bima'ruf, dengan cara yang baik. Dan kat sini kata jangan kamu tahan, ini kamu rujuk dengan cara yang jahat. Cara yang tak baik, diraran, untuk menyakiti. Lita'tadu, kerana supaya kamu melanggar ataupun melampaui batas. Ini sebab apa? Pada zaman jahiliah dahulu, orang-orang lelaki mereka menceraikan isteri. Lepas ceraikan, mereka isteri-isteri telah melalui iddah, dan hampir-hampir habis iddah mereka akan rujuk si isteri. Sebab apa mereka rujuk? Bukan sebab mereka nak bersama kembali, bahkan untuk menyusahkan si isteri supaya dia tidak dilepas-lepaskan lagi, diperpanjangkan lagi iddah perceraian. Jadi selepas ni dia boleh ada lagi talak, kan? Lepas tu nak habis iddah dia akan rujuk balik. Jadi dia tidak mahu isteri dia lepas dengan cara yang baik. Dia nak menyusahkan isteri dia. Dia tak nak bebaskan isteri dia. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu menahan mereka, kamu rujuk untuk menyakiti mereka. Supaya kamu melanggar ataupun melampaui batas. Seterusnya, wa may yaf'al, dan sesiapa yang dia melakukan demikian, maka sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri. Kan? Siapa yang buat macam tu kat isteri dia, nak habis iddah, dia rujuk balik supaya isteri tak bebas-bebas dia menyakiti isteri dia, maka siapa yang buat demikian, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Sebab apa? Sebabkan dia telah membuat dosa. Dan apabila telah ada buat dosa, maka balasan yang dia buat tu akan terkena dirinya sendiri. Azab sesaan yang Allah Ta'ala sediakan untuk dia. Jadi dia telah menzalimi diri sendiri. Wala tattakhidu, jangan kamu jadikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sebagai seejekan, sebagai celaan. Jangan kamu main-main dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kamu melanggar hukum hakam. Wadhkuru, dan ingatlah kamu nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kamu, dan apa yang dia telah turunkan ke atas kamu, yakni Alkitab, Al-Quran, dan hikmah, yakni sunnah, yang mana dia menyasihati kamu dengannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, dan ketahuilah oleh kamu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap setiap sesuatu maha mengetahui. Baiklah, Masya Allah. Seterusnya ayat 232. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Seterusnya, silakan. Silakan. Terusnya Cik Ha. Assalamualaikum. Ya, saya. okey. Assalamualaikum, Baik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iza ke ayat tu?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم الله أكبر إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Amantu billah. Alhamdulillah, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat 232 ini. Dan apabila kamu menceraikan wanita-wanita isteri-isteri kamu, lalu telah sampai kat sini ayat 232 ini telah sampai berarti telah selesai, telah habis iddahnya, telah habis masa iddah mereka. Fala ta'dhuluhun, maka janganlah kamu menghalangi mereka untuk mereka menikahi lagi dengan suami mereka. Maksudnya telah habis iddah, nak bersama balik dengan isteri suami dia yang dahulu, bekas suami dia yang telah menceraikan dia itu. Sebab apa? Sebabkan ini sababun nuzul dia adalah ada seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar ni dia punya adik perempuan dia telah diceraikan oleh suami dia. Adik perempuan dia telah diceraikan oleh suaminya. Maka selepas iddahnya telah selesai, si suami ingin merujuk, ini berkahwin baharu dengan bekas isterinya itu. Maka Hazrat Ma'qil bin Yasar pun menghalang sebabkan dia rasa tidak suka dengan bekas suami adiknya, sebab dia tak nak mereka kembali, sebab dia telah menceraikan isteri dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, idza taradau, apabila mereka saling meredai, saling menyukai di antara mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik mengikut syariat. Jadi kalau bekas suami isteri ni dia nak kembali, maka janganlah ada siapa yang menghalang. Selalu yang menghalang mungkin ada di antara para ahli keluarga. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Kalau mereka betul-betul nak bersama, nak memulakan hidup yang baik bil ma'ruf, maka janganlah halang. Dzalika, itu, demikian itu dinasihatkan dengannya sesiapa yang mana telah menjadi di antara kamu yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Jadi siapa yang betul-betul beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka janganlah kamu halang suami isteri, bekas suami isteri nak berbaik semula, kahwin semula. Sebabkan apa? Sebab apa? Mereka nak bina hidup yang baik, yang baharu, yang elok untuk mereka. Dzalikum,
ini meninggalkan melarang. Zalikum tu kembali kepada ini demikian itu. Jadi kamu tidak menghalang itu adalah azka lakum, lebih suci bagi kamu dan lebih bersih. Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala dia mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Baiklah, masya-Allah, seterusnya ayat yang ke-233. 233. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. InsyaAllah persilakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudar walidatun biwaladi la tudar walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi wa 'alal warisi mislu zalik fa in arada fisalan antarad minhuma wa tashawirin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastaqdi'u auladakum fala junaha alaikum iza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama. Jazakallah khairan. Masya-Allah. Seterusnya ayat 233 terjemahan. Ayat 233 terjemahan. Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna. Jadi hendaklah di sini bererti yakni tempoh masa yang paling kurang, yang paling lama untuk menyusui anak adalah selama 2 tahun sempurna. Bagi orang yang ingin untuk menyempurnakan penyusuan itu. Jadi siapa yang ingin menyempurnakan, maka masa adalah 2 tahun. Siapa yang nak kurang daripada itu, tidak ada masalah. Wa 'alal mauludi lahu, dan ke atas ayahnya hendaklah dia memberi rezeki kepada para ibu dan pakaikan mereka dengan dan pakaian mereka, memberi pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Ini apabila mereka suami dan isteri telah berpisah dan suami ingin anaknya disusui oleh ibunya, ya, bekas isterinya. Maka apabila suami dia ingin anaknya itu disusui oleh ibunya, maka hendaklah dia membayar ataupun memberi makanan kepada ibunya, ini bekas isterinya, dan beri pakaian sebagai upah. Ini apabila mereka telah berpisah. La tukallafu nafsun, ya, tidak dibebankan mana-mana nyawa, mana-mana orang kecuali menurut kemampuannya. Maksudnya apa? Janganlah membuat upah setinggi-tingginya sampaikan suami tidak mampu nak bayar upah tersebut. La tudara, dan janganlah menderita, dimudaratkan seorang ibu kerana anaknya, dan janganlah dimudaratkan juga, disusahkan juga, menderitanya seorang ayah kerana anaknya. Ini janganlah memaksa si ibu tu sekiranya dia tidak ingin menyusukan anaknya, sebabkan dia bukan haknya, bukan hak ke atasnya untuk dia menyusu anak dia sendiri. Kalau isteri dia tak nak, maka dia kena cari orang yang boleh menyusukan anaknya itu. Begitu juga bapa ini tidak dimudaratkan, tidak disusahkan dengan anaknya. Yakni kalaulah bekas isterinya itu ingin menyusukan anaknya, dia tidak meletakkan syarat yang mana luar kemampuan bekas suaminya itu. Wa 'alal warisi, ke atas waris juga sedemikian rupa. Seperti demikian. Maksudnya apa? Kalaulah suami isteri dah berpisah dan ada anak, anaknya itu duduk dengan waris ayahnya yang telah meninggal. Ayah dia telah meninggal. Jadi tanggungjawab si waris, yakni waris ayahnya untuk membayar upah untuk menyusukan anaknya itu. Fa in arada, maka apabila kedua-duanya inginkan, suami dan isteri menginginkan fisalan, berhenti menyusukan anak, antaradin, dengan kerelaan hati daripada kedua-duanya suami isteri, dan setelah musyawarah, maka tidak ada dosa ke atas keduanya. Kalau nak berhentikan susu tidak ada apa-apa masalah.
Wa in aradtum, dan sekiranya kamu, ini para bapa, wa in aradtum ni balik ditujukan kepada para bapa. Sekiranya kamu ingin memberi susuan upah pada anak, untuk memberi susuan kepada anak, ini kepada upah seorang perempuan menyusukan anaknya, auladakum, anak kamu, maka tidak ada dosa ke atas kamu apabila kamu menyerahkan apa-apa yang kamu berikan dengan cara yang baik. Ini apa-apa tu adalah upah. Apabila kamu bagi upah, maka tidak ada masalah. Kalau kamu nak mengupah sesiapa wanita yang boleh menyusukan anak tersebut, maka tidak ada apa-apa dosa, dengan syarat kamu kena upah lah, bayar upah ni. Wattaqullaha wa'lamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan kamu ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang kamu lakukan Maha melihat. Baiklah, masya-Allah, seterusnya muka surat 38, surat 38 ayat 234. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. InsyaAllah, silakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. Ustaz. InsyaAllah. Jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat 234 ini. Dan orang-orang wanita-wanita yang mana diwafatkan di antara kamu. Dan orang-orang yang suami-suami yang diwafatkan, yang dimatikan. Jadi dia telah kembali ke rahmatullah di antara kamu dan mereka meninggalkan isteri-isteri. Maka hendaklah mereka, ini isteri-isteri itu menunggu terhadap diri mereka selama 4 bulan dan 10 hari. Jadi untuk iddah isteri yang kematian suami, dia punya iddah adalah selama 4 bulan 10 hari. Ini sekiranya perempuan isteri tersebut tidak mengandung. Ini tidak hamil, tidak mengandung. Sekiranya masa suami dia itu mati, meninggalkan dia dalam keadaan dia itu mengandung, maka iddah dia adalah sampai dia melahirkan anaknya. Iddah dia akan habis sampai dia melahirkan anaknya. Dia sabit dengan ayat yang di dalam suratul Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, yang mengandung, maka mereka punya iddah adalah ay yad'na hamlahunna, mereka melahirkan anak mereka. Suratul Talaq ayat keempat. Jadi perempuan yang mana tidak mengandung dan kematian suami, maka iddah dia 14 hari. Fa idza balaghna, seterusnya, maka apabila mereka telah sampai iddah mereka. Ini apa telah sampai kat sini, maksudnya telah selesai, telah habis iddah, maka tidak ada dosa ke atas kamu. Ini ditujukan kepada para wali dia lah, ibu atau bapa. Jangan, maka tidak ada dosa ke atas kamu terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap apa yang isteri ini, yang kematian suami ini, mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang baik. Apa maksud mereka lakukan ini? Mereka berhias dan merelakan diri untuk dikahwin dengan suami yang baru. Maka janganlah kamu menghalang mereka. Wala junaha alaikum, ini pada para waris, para wali perempuan tersebut yang kamu halang. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kamu lakukan Maha mengetahui. Seterusnya ayat yang ke-235, wala junaha alaikum, dan tidak dosa ke atas kamu pada apa yang kamu isyarahkan, ungkapkan secara kiasan, ungkap secara kiasan, ini membuat isyarah dengannya, iaitu meminang wanita-wanita ataupun kamu menyembunyikan di dalam diri kamu, dalam hati kamu. Ini apabila dia masih dalam iddah, isteri yang kematian suami masih dalam iddah, masih lagi dalam pengiraan 4 bulan 10 hari itu. Kalau siapa-siapa yang ada ingin untuk mengahwini perempuan tersebut, maka cara dia adalah membuat ungkapan dengan cara kiasan, isyarah. Dalam kitab fiqh dia ada bagi tahu, seperti mengatakan
kamu adalah perempuan yang cantik, tanpa menzahirkan dengan jelas saya ingin mengahwini kamu. Ini tak boleh. Hanya boleh buat kiasan sahaja. Saya rasa kamu ini perempuan yang cantik. Saya rasa kamu ni mungkin ada seseorang yang menyukai kamu. Jadi membuat isyarah untuk nikah. Sedangkan dia tidak buat dengan cara yang jelas, tidak berterus terang. Yang dilarang adalah meminang dengan terus terang. Kalau kamu nak meminang dengan terus terang selepas selesai iddah. Masa dalam iddah kena membuat kiasan. Baik. Alim Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya kamu para lelaki, kamu akan menyebut-nyebut mereka, akan tetapi janganlah kamu menjanjikan nikah dengan mereka secara rahsia, kecuali kamu ingin mengucapkan perkataan yang baik. Jadi kalau kamu bisik-bisik kat dia, perempuan yang masih dalam iddah ni, saya nak kahwin dengan kamu secara jelas, tidak boleh, dilarangkan. Saya janji saya akan kahwin dengan kamu selepas kamu habis iddah. Ini cara ini dilarang. Tidak boleh buat perjanjian. Wala ta'zimu, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sehingga sampai ketetapan ini iddah tu pada waktunya. Ini sehingga selesai, betul-betul habis iddahnya, maka barulah kamu betul-betul buat akad nikah. Wa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dalam diri kamu. Fahdharuh, maka takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sekiranya kamu berniat baik, sekiranya kamu berniat jahat, apa yang diri kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Maka takutilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyantun. Alhamdulillah, Masya Allah. Seterusnya ayat yang ke-236. 236. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. In talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. In talaqtumun
in talaqtumun nisaa Talaq di atas lam ada tasydid. Talaq. Oh ya, baik Ustaz. In talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa matti'uhunna 'alal musi'i wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu walladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah. Wa iyyakum ahsanal jaza. InsyaAllah seterusnya terjemahan ayat 236 ini. Tidak berdosa ke atas kamu sekiranya kamu menceraikan isteri-isteri kamu selagi belum kamu bersetubuh dengan mereka ataupun kamu belum menetapkan bagi mereka ketentuan, yakni mahar. Yakni mahar itu belum lagi ditetapkan. Di dalam akad nikah, mahar adalah wajib. Cumanya berapa kadar itu tidaklah wajib. Jadi kadang-kadang dibayar sebagai hutang, tetapi tidak lagi ditetapkan berapakah banyak mahar. Jadi apabila dalam keadaan ini, sekiranya suami menceraikan isterinya dalam keadaan tidak pernah sentuh, tidak pernah bersetubuh, dan tidak lagi ditetapkan mahar, maka wamatti'una, ayat seterusnya, wamatti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Jadi penceraian yang sebelum bersetubuh dan sebelum menetapkan mahar, dia tidak mewajibkan mahar. Apabila suami menceraikan isterinya yang belum lagi bersetubuh dengannya, maka dia tidak mewajibkan mahar, tetapi kena bagi mut'ah. Mut'ah ni apa? Sedikit pemberian. Wa matti'uhunna, berilah sedikit pemberian, 'alal musi'i, ke atas orang-orang yang kaya, orang yang mampu, bagi ke atas kadarnya dan ikut kadar kemampuannya, dan orang yang miskin dia kena bagi mengikut kemampuannya, mata'an, sebagai pemberian dengan cara yang baik. Mungkin ada sedikit pakaian, sedikit wang, sedikit makanan, bagi sedikit. Haqqan 'alal muhsinin, sebagai kewajipan ke atas orang-orang yang melakukan kebaikan. Seterusnya ayat 237, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu bersetubuh dengan mereka,
dan telah pun kamu menetapkan bagi mereka ketentuan, yakni mas kahwin, mahar. Ini ayat yang sekarang ni, kalau kamu ceraikan mereka belum bersetubuh dan telah menetapkan mas kahwin, maka apakah hukum dia? Fanisfu ma faradtum, maka kena bagi apa? Setengah daripada apa yang telah kamu tentukan. Jadi kalau mas kahwin itu mahar itu sebanyak mungkin 3,000, maka kena bayar 1,500, separuh daripada mahar tersebut. Illa, kecuali ayya'funa, mereka, yakni para isteri ini, jadi ke memaafkan. Dia kata tak apalah, kamu tak payah bayar apa-apa mahar lah kepada saya, maka tidak wajib kata suami sekiranya si isteri memaafkan. Au ya'fu alladhi, ataupun terbalik, si suami pula yang nak bagi mahar yang penuh, dia nak bagi mahar yang sempurna. Sepatutnya yang wajib ni kena bayar separuh sahaja, tapi dia membayar mahar yang sempurna, jadi dia memaafkan. Siapakah? Alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, yang mana di tangannya yang memegang akad nikah. Ini para suami. Dan kalau para suami ni dia kata tak apalah, saya yang ingin membayar sempurna, maka tidak ada masalah. Wa anta'fu, dan kamu, bahawasanya kamu memberi maaf, dan sama ada suami ataupun isteri memaafkan, maka aqrabu littaqwa, inilah yang lebih dekat dengan takwa. Jadi walaupun masya-Allah ada perpisahan berlaku, tapi mereka masih maintain ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maafkan. Maafkan. Bukan kita simpan sampai mati dalam hati kita kebencian antara satu sama lain, walaupun telah berpisah. Dan kita kena buat silaturahim yang baik sebagai umat Islam. Wala tansaul, Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu lupa kebaikan yang kamu telah lakukan di antara kamu. Dan dulu kamu sama suami isteri, sekarang kamu telah berpisah, jangan kamu lupa kebaikan antara kamu. Sekarang kalau ada perpisahan, terus benci antara satu sama lain, cakap kamu tak pernah berbuat baik kepada saya sedikit pun. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Walaupun dah berpisah, jangan kamu lupa kebaikan yang kamu telah lakukan di antara kamu. Innallaha bima ta'malun basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan Maha melihat. Jadi masya-Allah, kita telah selesai 2 muka surat sampai ke ayat ke 237. InsyaAllah kita boleh sambung lagi ataupun kita dah 6.30 dah Ustaz kan. Berhentilah kot ya. Yang tak dapat baca tu kita sambung minggu depan boleh? Ustaz nak terus ke? Boleh ke? Macam mana tu? Saya ikut Ustaz lah. Masya-Allah. Saya ikut peserta, masya-Allah. Peserta, maknanya seorang lagi lah kalau ikutkan Puan Zuraida tu. Boleh. Kalau Puan nak baca, saya boleh. Boleh Ustaz. Masya-Allah. Seorang lagi. InsyaAllah. Dan seterusnya ayat yang ke 238 ke surat 39. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف
Wallahu azizun hakim. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. InsyaAllah sampai situ sahaja. Sampai situlah selesai ayat mengenai talak. InsyaAllah. Silakan Puan. Silakan Puan Nuraidin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, masya-Allah. Jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat 238. Jagalah oleh kamu ke atas pelaksanaan solat-solat dan solat pertengahan. Solat-solat dan solat pertengahan. Jadi solat-solat ini kembali kepada solat 5 waktu. Was-salatil wusta pula ini khususnya pada solat pertengahan, yakni solat asar. Solat asar. Kerana solat asar ni dia berat bagi kaum munafiqin. Ataupun setengah ulama menafsirkan dia adalah solat subuh. Sebab solat subuh ni berat bagi orang munafik. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk. Qanitin dengan khusyuk. Ini ada asbabun nuzul. Sababun nuzulnya adalah pada permulaan Islam bercakap dalam solat tidak diharamkan lagi. Jadi sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang berkata-kata di dalam solat. Dengan turunnya ayat ini, berkata-kata, bercakap dalam solat adalah dilarang. Seterusnya, fa in khiftum ayat 239, maka jika kamu takut musuh ataupun binatang, maka solatlah sambil berjalan ataupun sambil dalam atas tunggangan kenderaan. Jadi ini kalau dalam keadaan darurah dipanggil solatul khauf. Selalunya di dalam peperangan lah, insya-Allah peperangan yang sengit, betul-betul tengah berperang, masuk waktu solat, maka pada masa tersebut diharuskan untuk solat dalam keadaan berjalan kaki ataupun tengah menunggang
dengan menunggang kuda, menyerang musuh, sebagaimana mungkin, dengan menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, tidak ada masalah kerana darurah. Fa idza amintum, maka apabila kamu telah berasa aman, tidak ada peperangan, maka fadhkurullah, maka ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dia telah ajarkan kamu. Maka solatlah balik macam biasa dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, sunat-sunnahnya. Solat macam biasa. Diharuskan masih dalam keadaan darurah saja. Nak bagi tahu betapa beratnya, betapa pentingnya solat ini, dia diwajibkan pada semua orang pada setiap keadaan. Kamu sakit ke, kamu tak sakit ke, kamu tengah berperang sekalipun, wajibnya solat ini. Jadi kalau kita sekarang ni tidak ada alasan lah kita tidak solat. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, apa yang kamu belum ada keadaan kamu mengetahui. Seterusnya ayat 240. Walladzi, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kamu dan mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah memberi wasiat. Ayat ini telah dimaksudkan pada permulaan Islam, dan mereka kena, kalau sebelum mereka meninggalkan, maksudnya sebelum mereka meninggal dunia, hendaklah mereka mewasiatkan kepada isteri-isteri mereka mata'an, memberi mata', pemberian nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya, tanpa mengeluarkan. Maksudnya apa? Kalau seorang tu hampir-hampir mati, diwajibkan dia untuk memberi wasiat kepada isteri dia, beri nafkah. Wasiat maksudnya nafkah. Ni masa sebelum difardukan, diwajibkan miraslah faraid. Jadi sampai selama setahun, ini nafkah yang setahun pun nafkah. Tanpa mengeluarkan, tanpa keluarkan mereka daripada tempat mereka, tempat rumah mereka. Fa'in kharajna, maka sekiranya mereka keluar, isteri-isteri kematian suami keluar daripada rumah, maka fala junaha alaikum, tidak berdosa ke atas kamu ya dalam apa yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wallahu azizun hakim, dan Allah SWT Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walil mutallaqat, ayat 241, dan bagi wanita-wanita yang telah diceraikan, mata'un, berhak diberi nafkah dengan cara yang baik sebagai kewajipan ke atas orang-orang bertakwa. Jadi mereka berhak mendapat nafkah. Kalau yang tak dapat nafkah, dapat mut'ah, mereka dapat berhak mendapat. Seterusnya ayat terakhir 242, demikianlah menerangkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu ayat-ayatnya supaya kamu berfikir. Taqilun, berfikir. Jadi sampai sinilah ayat 242 telah selesai mengenai bab perceraian, pasal mengenai munakahat, talaq seperti ini. Masya Allah. Alhamdulillah, saya rasa sampai itu sahaja untuk hari ini, pada petang ini. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada kelemahan diri saya, kita akan sambung pada pengajian tahsin Quran, saya memberi tafsir, ringkasan tafsir pada minggu hadapan insya-Allah subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, barakallahu fi, jazakumullah khairan jazak Ustaz. InsyaAllah dah lajak masa sangat dah ni, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz kerana meraihkan jemaah kita, masya-Allah. Terima kasih kepada semua pembaca. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah, mendapat barakah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita hari ini. InsyaAllah, terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita. Saya buat sikit ibaan je Ustaz. Okay, kuliah kita Maghrib hari ini pukul 8 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kuliah Isyak kita hari ini kitab Idaman Penuntut, kitab Fiqh 9.15 malam bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Hafzan binti Abdul Manaf.
Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenuk Iman. Saya mewakili Gemenuk Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.